Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 2.4 iaitu bahagi dalam lingkungan 1000 dan standard pembelajaran 2.4.1 membahagi dalam lingkungan fakta asas. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat membahagi sebarang nombor sehingga 2 digit dengan nombor 1 digit dalam bentuk lazim. Sebelum itu, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 2 jilid 1, muka surat 109, 110, 111, 112 dan 113. Jom kita mula. Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan membimbing kamu bagaimana untuk membahagi nombor dalam bentuk lazim untuk operasi bahagi. Sebelum ini, kamu telah belajar menambah dalam bentuk lazim, menolak dalam bentuk lazim dan mendarab dalam bentuk lazim. Tetapi pada hari ini, kamu akan belajar membahagi nombor dalam bentuk lazim untuk operasi bahagi. Baiklah, di sini cikgu tunjukkan satu ayat matematik. 9 bahagi 3 sama dengan 9 bahagi 3 sama dengan, ini ialah bentuk ayat matematik. Kita panggil ayat matematik. Sebelum ini kamu dah belajar untuk mencari jawapan bahagi, kamu boleh menggunakan pelbagai konsep, iaitu antaranya ialah konsep pengongsian, pengumpulan, sungsangan darab. Okey, jadi mudah untuk kamu menjawab. Contohnya 9 bahagi 3 jika kita menggunakan konsep sungsangan darab. Okey, apa darab 3 sama dengan 9? Berapa darab 3 sama dengan 9? Jawapannya ialah 3 bukan? 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi ini kalau kita menggunakan kaedah sungsangan darab untuk mencari jawapan 9 bahagi 3. Baiklah, hari ini cikgu akan tunjukkan kepada kamu bagaimana operasi bahagi jika ditulis dalam bentuk lazim. Baiklah, katakanlah ini ialah buku tulis kamu. Berpetak-petak bukan? Jadi, bagaimana cara untuk menulis bentuk lazim bahagi? Okey, bentuk lazim bahagi dia agak berbeza dengan bentuk lazim operasi tambah dan juga operasi tolak. Okey, cara yang pertama bagaimana untuk menulis bentuk lazim bahagi, kita lukiskan satu garisan lurus secara melintang. Okey, seperti garisan ini. Kemudian, kita lukiskan satu lagi garisan melengkung. Seperti ini. Okey, cikgu ulang. Mula-mula, garisan melintang. Kemudian, garisan melengkung di bahagian penjuru
garisan tersebut seperti ini. Okey, dapat murid-murid? Okey, ini ialah bentuk lazim bahagi. Kemudian 9 bahagi 3. 9 bahagi 3. Okey, ini ialah bahagi, bentuk lazim bahagi. Kemudian kita akan masukkan 9 ke dalam bentuk lazim ini. Okey, di mana kita nak letakkan atau di mana kita nak tuliskan 9 ini? Kita ambil 9, kemudian kita letakkan di sebelah dalam bentuk lazim. Tuliskan nombor ini di dalam kotak. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Ambil 9, kemudian kita tuliskan di dalam bentuk lazim di bahagian dalam. Kemudian, untuk nombor 3 pula. Untuk nombor 3, kita tuliskan di sebelah luar. Jadi ayat matematik ini tadi 9 bahagi 3 kita telah tuliskan ke dalam bentuk lazim seperti ini. Okey, sekarang barulah kita selesaikan. Cara untuk kita selesaikan, yang pertama sekali, apa yang perlu kamu buat ialah tulis sifir. Tulis sifir. Sifir berapa, cikgu? Sifir yang kamu akan tulis ialah sifir 3. Sifir 3. Jadi kita buat sifir 3. Macam mana cara kita nak buat sifir 3? Okay, cuba perhatikan gambar raja yang cikgu akan lukiskan di sini. Okay, mula-mula sekali kita buat garisan seperti huruf T. Seperti huruf T yang terbaring. Huruf T yang melintang. Huruf T. Kemudian kita tuliskan sifir 3. Okey, sifir ini kita ikut nombor yang di tengah ini ataupun ini kita panggil apa? Bilangan ahli dalam setiap kumpulan. Okey, ini kita buat sifir 3. Kemudian kita tulis satu-satu. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. Cikgu, sampai 3 darab 3 je. Untuk soalan bahagi, kita tak perlu buat sifir sehingga 9 darab 9. Okey, sekarang kita dah selesai buat sifir. Yang kedua, kita akan cari nombor yang sama. Cari nombor yang sama. Cari nombor apa, cikgu? Okey, sekarang cikgu akan terangkan. Nombor apa yang kita nak cari? Okey, sifir kita ikut nombor yang di sebelah luar ataupun bilangan ahli dalam setiap kumpulan. Okey, cari nombor yang sama, kita akan cari nombor 9. Cari nombor yang sama dengan 9. Nak cari di mana? Nak cari dekat sifir. Kita cari nombor 9 dekat sifir 3 yang di sebelah bawah ni. Okey, ada tak 9 di sini? 3, 6, 9. Ada tak 9? Ada kan dekat sini? Di sini ialah 9. Jadi, kita bulatkan. Sama ni. 9. Kita nak cari nombor yang sama dengan 9. Oh, dekat sifir ni ada nombor 9. Jadi, kita bulatkan. Okey, nombor yang kita bulatkan ini tadi iaitu 9 yang sama dengan nombor dekat bentuk lazim. Apa yang kita perlu buat? Kita salin. Tuliskan di sebelah bawah. Sekarang dah jadi 2 baris nombor 9. Ini ialah soalan tadi. Yang nombor 9 di sebelah bawah ini kita cari daripada sifir. Okey, kemudian dah cari nombor yang sama. Okey,
9 ini tadi ialah nombor yang ketiga. 3 darab 3 ialah 9. Okey, nombor 3 itu apa yang perlu kamu buat? Kamu tuliskan di sebelah atas. Okey, 3 di sebelah atas, 9 di sebelah bawah. Okey? Tak apa murid-murid, jangan risau. Mula-mula memang kamu agak keliru. Sebab ini adalah kali pertama kamu belajar bentuk lazim bahagi. Tak apa, kita perlahan-lahan cikgu akan bimbing kamu satu per satu. Jangan risau. Okey, kita teruskan. Okey, kita dah tulis sifir. Kita dah cari nombor yang sama. Okey, apa yang perlu kamu lakukan sekarang? Kita teruskan dengan langkah yang ketiga, iaitu kita kena tolak dan cari baki. Tolak dan cari baki. Kita perlu tolak dahulu. Apa yang perlu kita tolak? 9 tolak 9. Nombor di sebelah atas tolak dengan nombor yang di sebelah bawah. Okey, tolak dan cari baki. Mari kita cari baki sama-sama. 9 tolak 9 sama dengan keluarkan jari 9 tolak 9 jari sama dengan sifar. Okey, jadi dah selesai operasi bahagi kamu. Okey, sekarang kita ada dua nombor. Satu nombor di sebelah atas, satu lagi nombor di sebelah bawah. Nombor yang di sebelah atas ini kita panggil sebagai jawapan. 3 di sebelah atas ini kita kenali ianya sebagai jawapan. Dan nombor yang di sebelah bawah ini tadi ialah baki. 9 tolak 9 baki sifar. Jadi 3 ialah jawapan, sifar ialah baki. Jadi untuk ayat matematik ini 9 bahagi 3 sama dengan jawapannya ialah 3. Bakinya ialah sifar. Jadi jawapannya ialah 3 baki sifar. Tetapi murid-murid, sekiranya kamu memperoleh jawapan baki sifar seperti soalan ini, kamu tidak perlu tulis baki sifar tu. Kamu cukuplah memadai hanya tulis jawapan 3. Kenapa? Kerana sifar tidak ada nilai. Jadi kita tidak perlu tulis baki sifar. Boleh murid-murid? Baiklah, kita akan teruskan kepada soalan yang kedua. Cikgu akan tunjukkan kepada kamu contoh soalan bahagi dalam bentuk lazim yang kedua. Baiklah, di sini kita ada satu soalan 8 bahagi 2. Dan 8 bahagi 2 ini ialah ayat matematik. Okay, kita panggil sebagai ayat matematik. 8 bahagi 2 sama dengan berapa murid-murid? Baiklah, kalau sebelum ini kamu mencari jawapan menggunakan konsep pengumpulan, pengongsian ataupun sungsangan darab. Sungsangan darab adalah mencari jawapan yang paling mudah. Tetapi kali ini cikgu akan bimbing kamu menyelesaikan soalan ini dalam bentuk lazim. Okey? Seperti biasa, katakanlah ini ialah buku tulis matematik kamu. Jadi cara untuk menulis bentuk lazim, yang pertama tadi ingat kita akan mulakan dengan garisan melintang. Kemudian satu lagi garisan melengkung. Okey. Kemudian
Macam mana cara kita nak masukkan nombor 8 bahagi 2? Baiklah, 8 di sebelah dalam, 2 di sebelah luar. Jadi, ini ialah bentuk lazim bahagi. Cara untuk menyusun nombor dalam bentuk lazim bahagi. 8 bahagi 2. 8 bahagi 2. Boleh murid-murid? Baiklah, sekarang cara untuk menyelesaikan 8 bahagi 2, kita akan ikut 3 langkah yang cikgu tunjukkan tadi. Yang pertama, kita perlu buat sifir. Baiklah, sifir berapa, Datuk Harimau? Sifir 2. Jadi, kita perlu buat sifir 2. Jadi, cara untuk buat sifir 2, kita tuliskan dahulu garisan seperti huruf T yang terbaring. Okey, kemudian kita tuliskan sifir 2. Mari sama-sama kita tuliskan sifir 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Cikgu, kalau saya nak buat sampai 9 darab 2 boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang kamu dah tulis sifir 2. Cuba ingat balik, apakah langkah yang kedua yang perlu kamu lakukan? Cari nombor yang sama. Cari nombor berapa? Cari nombor 8. Cari dekat mana? Cari dekat sifir. Okey, mari sama-sama kita cari nombor 8 dekat sifir. Ada tak nombor 8 di sini? 2, 4, 6, 8. Okey, kalau ada, kita bulatkan. Selepas kita bulatkan, kita tulis di sebelah bawah. Kemudian, nombor 4, kita tulis di sebelah atas. Dapat murid-murid? Okey, kemudian selepas kita dah cari nombor yang sama, kita dah tulis dekat sebelah bawah dan juga di sebelah atas. Okey, kita teruskan dengan langkah yang ketiga. Apakah langkah yang ketiga? Tolak dan cari baki. Okey, kita perlu tolakkan 8 tolak 8. Okey, keluarkan jari 8. Tolak 8 jari kamu tu. Okey, berapa jawapannya? Jawapannya ialah sifar. Baiklah, sekarang kita dah selesai. Bila kamu dah cari baki, maka kamu dah selesai membahagi soalan tersebut. Jadi jawapannya ialah 4 untuk jawapan. Sifar ialah baki. Jadi bolehlah kita tulis dekat ayat matematik kamu. 8 bahagi 2 sama dengan jawapannya ialah 4. Bakinya ialah sifar. Dan ingat, cikgu dah pesan tadi, kalau kamu memperoleh jawapan baki sifar, kamu padamkan saja, tak perlu tulis. Kalau dapat baki sifar, kamu tak perlu tulis baki sifar. Cukuplah kamu menulis hanya jawapan sahaja kerana sifar tidak ada nilai. Jadi tak perlu tulis. Cikgu, kalau saya nak tulis juga baki sifar? Tidak mengapa, tidak ada masalah. Okey, jangan risau-risau. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun boleh. Tapi, lebih bagus jika kita tidak tulis. Okey murid-murid? Sekarang, cikgu tunjukkan dengan contoh
yang ketiga pula. Baiklah, kita teruskan dengan ayat matematik yang seterusnya iaitu 9 bahagi 4. Mari kita sama-sama tulis 9 bahagi 4 dalam bentuk lazim. Okey, kita sediakan dulu buku tulis kamu. Kemudian, nak tulis bentuk lazim bahagi, mula-mula kita perlu lukiskan garisan melintang. Kemudian kita lukiskan garisan melengkung. Sekarang kita nak masukkan nombor 9 bahagi 4. Macam mana kita nak masukkan 9 bahagi 4 dalam bentuk lazim? Kita mulakan dengan 9 dekat sebelah dalam. Kemudian nombor 4 bilangan ahli dekat sebelah luar. Jadi, 9 bahagi 4 telah kita tulis dalam bentuk lazim. Selepas kita tulis dalam bentuk lazim, kita akan selesaikan. Kita perlu cari jawapan. 9 bahagi 4 sama dengan berapa? Jadi, sekarang kita akan ikut 3 langkah untuk membahagi. Ingat murid-murid, apa langkah yang pertama? Tulis sifir. Sifir berapa, Datuk Harimau? Sifir 4. Okey, sekarang kita akan buat sifir 4. Lukiskan garisan seperti huruf T yang terbaring ataupun huruf T yang melintang. Sekarang kita buat sifir 4. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. 4 darab 4, 16. Okey, sekarang kita dah tulis sifir. Apa langkah yang kedua murid-murid? Cari nombor yang sama. Mari kita sama-sama cari nombor 9 dekat sifir. 4, 8, 12, 16. Mana nombor 9? Tak ada lah. Kalau nombor 9 tak ada, apa yang kita nak buat? Jangan risau. Kalau nombor 9 tidak ada dekat sifir kamu, maka kita akan cari nombor yang terdekat. Siapa nombor yang paling dekat dengan 9? Nombor apa yang paling dekat dengan 9? Kita akan pilih nombor yang paling dekat dan tidak boleh lebih daripada 9. Boleh tak kita pilih nombor 4? Tak boleh. Kenapa? Sebab ada nombor yang lagi dekat dengan 9. Cuba kita tengok 8. Boleh tak kita pilih nombor 8? Cikgu, nombor 8 dekatlah dengan 9. Lepas 8 kan 9. Bagus tu. Jadi, cuba kita tengok nombor 12 pula. Boleh tak kita ambil nombor 12? Boleh tak kita pilih nombor 12? Kita tak boleh pilih nombor 12 sayang. Sebab nombor 12 dah lebih daripada 9. Kita perlu cari nombor yang terdekat dan tidak boleh lebih daripada 9. Jadi kita akan pilih 8. 8 yang paling sesuai sekali. Jadi, ingat ya murid-murid, kalau kamu tidak jumpa nombor yang sama, kita akan pilih nombor yang terdekat. Jadi seperti biasa, bila kita dah pilih nombor tersebut, kita akan tuliskan di sebelah bawah. Kemudian, nombor 2, kita tuliskan di sebelah atas. Selesai, tulis nombor yang terdekat.
atas dan juga bawah, maka kita akan teruskan dengan langkah yang ketiga, iaitu tolak dan cari baki. Okey, kita tolakkan 9 tolak 8. Keluarkan jari 9. Okey, masing-masing keluarkan jari 9. Okey, cuba kamu tolak 9 jari. Berapakah baki jari kamu sekarang? Bagus. 9 tolak 8 jawapannya ialah 1. Jadi seperti biasa murid-murid, 2 nombor di sebelah atas ialah jawapan dan nombor 1 di sebelah bawah ialah baki. Jadi sekarang kita ada baki 1. Kalau contoh pertama dengan contoh yang kedua tadi, bakinya ialah 0. Tetapi untuk contoh yang ketiga ini, kita memperoleh jawapan baki 1. Tak apa murid-murid, jangan risau. Cikgu, macam mana nak tulis ni? Mari cikgu tunjukkan. Sekarang kamu dah selesai menjawab ataupun menulis dalam bentuk lazim. Sekarang kita nak tuliskan jawapan kamu di dalam ayat matematik ini. 9 bahagi 4 sama dengan jawapannya ialah 2. Bakinya ialah 1. Jadi jawapan kamu sekarang ialah 2 baki 1. Okey murid-murid, sekarang kamu tak dapat lagi baki 0. Kamu dah ada baki 1. Jadi, baki 1, kamu jangan padam. Biarkan. Kalau kamu padam, jawapan kamu akan salah. Jadi, baki 1. 1 ada nilai. Jadi, kita biarkan di situ. Kita tuliskan 2 baki 1. Jadi 9 bahagi 4 sama dengan 2 baki 1. Baik. Boleh murid-murid? Kita teruskan dengan contoh yang keempat. 7 bahagi 5. Ingat, 7 bahagi 5 sama dengan berapa? Ini ialah ayat matematik. Sekarang, ayat matematik ini kita nak tukarkan, kita nak tuliskan dalam bentuk lazim. Okey, kita sediakan dulu buku tulis kamu. Cara untuk menulis ayat matematik 7 bahagi 5 dalam bentuk lazim, caranya ialah lukiskan garisan melintang, kemudian lukiskan garisan melengkung. Masukkan 7 bahagi 5 dalam bentuk lazim. 7 di sebelah dalam, 5 di sebelah luar. Baiklah, ini ialah bentuk lazim bahagi. Ini ialah ayat matematik. Ini ialah bentuk lazim. Sekarang kita nak selesaikan soalan ini. Kita perlu ikut 3 langkah yang cikgu tunjukkan. Langkah yang pertama, tulis sifir. Sifir berapa, Datuk Harimau? Sifir 5. Baiklah, kita tuliskan sifir 5. Kita buat garisan dulu seperti huruf T yang terbaring. Kemudian kita bacakan sifir 5 atau kita tuliskan sifir 5. 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. 3 darab 5, 15. 4 darab 5, 20. Selesai sifir 5. Sekarang, apa yang perlu kita buat? Kita perlu cari nombor yang sama. Nombor apa tu murid-murid? Nombor 7. Cari nombor 7 dekat sifir 5 kamu.
5, 10, 15, 20. Tak adalah nombor 7. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kalau nombor yang sama tidak ada pada sifir, maka kita akan cari nombor yang terdekat. Okey murid-murid, antara 5, 10, 15 dengan 20. Nombor mana yang paling dekat dengan 7? Nombor mana yang paling dekat dengan 7? Nombor 5 kah? Atau nombor 10 kah? Atau nombor 15 kah? Atau nombor 20? Ingat ya murid-murid, nombor yang kita nak pilih, nombor yang paling dekat dengan nombor 7 tadi, mestilah nombor yang kurang daripada 7. Kalau lebih daripada 7, kita tak boleh pilih nombor tu. Okey, boleh tak kita pilih nombor 10? Tak boleh, sebab 10 dah lebih daripada 7. 15 apatah lagi. 20 lagi besar. Jadi nombor apa yang perlu kita pilih? Nombor 5. Okey. Nombor 5 kita bulatkan. Kemudian kita tuliskan di sebelah bawah. Seterusnya, nombor 1 kita tulis di sebelah atas. Jadi, selepas mencari nombor yang terdekat, kita dah tulis di sebelah atas dan di sebelah bawah. Maka sekarang kita perlu tolak dan cari baki. Sekarang kita tolakkan. 7 tolak 5. 7 tolak 5. Keluarkan 7 jari kamu. Tolakkan 5 jari. Berapa jawapannya? 2. Baiklah, selepas kamu selesai mencari baki, maka selesailah operasi membahagi dalam bentuk lazim. Jadi 1 ialah jawapan, 2 ialah baki. Jadi mari kita tuliskan jawapan kamu dalam ayat matematik ini. 7 bahagi 5 sama dengan jawapannya ialah 1. Bakinya ialah 2. Untuk baki 2, 2 mempunyai nilai. Jadi kita tidak perlu padam. Jawapan ialah 1 baki 2. Kita teruskan dengan contoh yang kelima. 10 bahagi 2 sama dengan berapa ya murid-murid? Baiklah, seperti biasa, ini ialah ayat matematik. Mari kita sama-sama tuliskan 10 bahagi 2 dalam bentuk lazim. Gariskan. Garisan melengkung. Kali ini kita ada nombor 2 digit. 10. 1 dengan sifar. Jadi, kita akan tuliskan satu nombor, satu kotak. 1 dahulu, kemudian sifar. Nampak murid-murid? 10. 1 nombor, 1 kotak. Sekarang, nombor 2 di sebelah luar. Jadi seperti biasa, bila kita dah tulis nombor dalam bentuk lazim, apa yang perlu kita lakukan? Tulis sifir. Sifir berapa, Datuk Harimau? Sifir 2. Mari kita sama-sama tuliskan sifir 2. 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. Selesai tulis sifir. Sekarang cari nombor yang sama. Cikgu, ni ada 2 lah cikgu. Nak cari nombor apa? Kita carilah nombor 10 dekat sifir.
Jangan risau, kita cari nombor yang sama, iaitu nombor 10 pada sifir. Ada tak murid-murid? Adalah cikgu. Okey, sekarang kita bulatkan nombor 10 dan kita tuliskan di sebelah bawah nombor tersebut. 1, sifar. Sama saja caranya seperti contoh-contoh yang telah cikgu tunjukkan kepada kamu tadi. Dan jangan lupa nombor 5 di sebelah atas, kita tuliskan di atas. Okey murid-murid? Sekarang, apa yang perlu kamu lakukan setelah menulis nombor di sebelah bawah dan juga di sebelah atas? Maka kita perlu tolak dan cari baki. 10 tolak 10. Keluarkan jari 10. Tolak 10 jari kamu lagi. Jawapannya ialah sifar. Betul. Jadi, seperti biasa, 1 tolak 1 ialah sifar. Jadi, 5 ialah jawapan. Sifar ialah baki. Jadi, selepas mencari baki, maka kamu selesailah membahagi dalam bentuk lazim. Sekarang, mari kita sama-sama tuliskan jawapan dekat ayat matematik kamu. 10 bahagi 2 sama dengan jawapannya ialah 5. Bakinya ialah sifar. Ingat, untuk baki sifar, kita tak perlu tulis. Okey? Jadi, selesai sudah 10 bahagi 2. Jawapannya ialah 5. Cikgu teruskan dengan contoh yang seterusnya, iaitu 42 bahagi 7. Kali ini, nombor yang lebih besar. Seperti biasa, ini ialah ayat matematik. Sekarang kita nak tukarkan ataupun kita nak tuliskan ke dalam bentuk lazim. Buat garisan lebih panjang sedikit. Kemudian garisan melengkung. Sekarang kita nak masukkan nombor 42 dekat bentuk lazim. Kita mulakan dengan 42 bahagi 7. Okey murid-murid? Sekarang mari kita selesaikan. Langkah yang pertama, tulis sifir. Sifir berapa, Datuk Harimau? Sifir 7. Mari kita sama-sama buat sifir 7. 1 darab 7, 7, 2 darab 7, 14, 3 darab 7, 21, 4 darab 7, 28, 5 darab 7, 35, 6 darab 7, 42. Selesai menulis sifir, maka kita cari nombor yang sama. Cari nombor berapa tu murid-murid? Cari nombor 42 dekat sifir. Ada tak nombor 42? Adalah cikgu. Okey, apa yang perlu kamu lakukan? Bulatkan nombor 42 dan tuliskan di sebelah bawah. 42. Jangan lupa nombor 6 di sebelah atas. Selesai tulis nombor di sebelah bawah dan atas. Apa yang perlu kamu lakukan? Tolak dan cari baki. Okey, mari kita sama-sama tolakkan. Okey, kita mulakan dengan 2 tolak 2. Keluarkan jari 2. Tolak 2 jari. Berapa murid-murid? Sifar, pandai. Sekarang kita tolakkan pula. 4 tolak 4. Keluarkan jari 4. Tolak 4. Jawapannya ialah sifar juga. Okey, sekarang dah selesai mencari baki, maka selesailah sudah membahagi dalam bentuk lazim. Sekarang
Seperti biasa, nombor di sebelah atas ialah jawapan. Nombor di sebelah bawah ialah baki. Jadi, 42 bahagi 7, jawapannya ialah 6. Baki Sifa. Ingat ya, untuk baki Sifa tidak ada nilai, maka kita pada kalau nak tulis juga, tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Cuma lebih baik jika kita jika kita padamkan saja. Kita teruskan dengan contoh yang seterusnya, iaitu 26 bahagi 8. Baiklah, seperti biasa, ayat matematik ini kita akan tuliskan ke dalam bentuk lazim. Buat garisan lurus secara melintang, kemudian garisan melengkung dan kita masukkan nombor 26. 2 dan 6. Satu nombor, satu kotak. Kemudian nombor 8. Untuk menyelesaikan soalan bahagi dalam bentuk lazim ini, yang pertama sekali kita perlu tulis sifir. Ya murid-murid, seperti biasa, sifir apa Datuk Harimau? Sifir 8. Baiklah, kita akan tuliskan sifir 8. 1 darab 8, 8, 2 darab 8, 16, 3 darab 8, 24, 4 darab 8, 32. Selesai menulis sifir, kita cari nombor yang sama. Baiklah, kita cari nombor 26 yang terdapat pada sifir. Alamak, nampaknya nombor 26 tak adalah dekat sifir ini. Jadi seperti biasa, jika nombor yang sama tidak ada, maka kita perlu cari nombor yang terdekat. Jadi apakah nombor yang paling dekat dengan 26? Nombornya ialah 24. Jadi, nombor 24 kita tuliskan di sebelah bawah 24 dan nombor 3 di sebelah atas. Selesai kita menulis nombor di sebelah atas dan juga di sebelah bawah, maka kita akan tolak dan cari baki. Kita tolakkan 26 tolak 24. Seperti yang kamu telah belajar bentuk lazim tolak sebelum ini, kita perlu tolak satu-satu nombor yang terdapat pada nilai tempat. Jadi kita tolakkan dengan rumah sah dahulu. 6 tolak 4. Keluarkan jari 6. Tolak 4 jari. Jawapannya ialah 2. Kemudian kita tolakkan rumah puluh, iaitu 2 tolak 2. Jawapannya ialah sifar. Selesai menolak, maka kita akan tuliskan jawapan kamu dalam bentuk ayat matematik. 26 bahagi 8 sama dengan jawapannya ialah 3 baki 2. 3 baki 2. Jadi kita tuliskan di sini 3 baki 2. 3 baki 2. Jadi untuk baki 2, 2 mempunyai nilai, maka kita tidak perlu padamkan jawapan ini. Jadi 26 bahagi 8 sama dengan 3 baki 2. Baiklah murid-murid, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, bagaimana cara untuk menulis ayat matematik ke dalam bentuk lazim bahagi. Dan yang kedua, membahagi sebarang nombor sehingga 2 digit
dengan nombor 1 digit dalam bentuk lazim. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan seharian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat, jaga diri. Jumpa lagi. Bye. Like, komen, share dan subscribe.